Bertemu kembali rentasan berita edisi 1574. Saya Zawaz Yusof antara paparan utama. Apa pula drama PN kali ini? Kerajaan PN tinggal hutang 1.5 trilion ringgit. Kini bising soal ringgit. Siapa yang cemburu dengan MB Kedah? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, tidak wujud draft perjanjian berkaitan tuntutan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang dengan kerajaan Madani seperti yang didakwa oleh pemimpin Perikatan Nasional PN. Ketua Whip Kerajaan Perpaduan itu berkata tiada sebarang draft dokumen diserah atau diterima semasa pertemuan beliau dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin di Parlimen pada 19 Mac lalu. Saya tegaskan sekali lagi dalam pertemuan saya bersama wakil-wakil pembangkang minggu lalu, tiada sebarang dokumen diberi oleh pihak kerajaan Madani maupun pihak pembangkang. Ia sekadar sesi mendengar permintaan dan tawaran mereka, malah tiada perbincangan mengenai perjanjian pun, menurutnya dalam satu kenyataan di Lapor Bernama. Beliau turut menggesa Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Rasul Wahid daripada Bersatu yang membangkitkan isu mengenai draft itu akan meminta dokumen tersebut daripada Hamzah. Cuba lihat draft itu wujud atau tidak, katanya. Pada 22 Mac lalu, Hamzah berkata pihaknya sudah menerima draft dokumen yang memperinci perkara berkaitan rundingan peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fazil turut menafikan kenyataan Hamzah berhubung perkara tersebut dan mengesahkan pertemuan Fadilah dengan Ketua Pembangkang itu hanya untuk mendengar pandangan mereka. Menteri Komunikasi itu berkata Kerajaan Perpaduan telah meneliti perbincangan tersebut dari jangka membuat tindakan susulan termasuk mengadakan perbincangan di peringkat Majlis Pimpinan Kerajaan Madani yang akan diadakan nanti. Buat masa ini, kita tidak dapat sesuatu yang substantif daripada pihak pembangkang, jadi kita kena go back to the drawing board. Jika ada ahli parlimen pembangkang yang merasakan perbincangan ini agak lambat, jangan salahkan kerajaan. Mereka kena tanya kepada ketua pembangkang kenapa ia lambat. Katanya kepada pemberita, pembangkang sepatutnya berbesar hati menerima dan menandatangani perjanjian dengan kerajaan jika benar memikirkan kepentingan, keperluan serta kebajikan rakyat. Ahli Parlimen Hulu Langat Muhammad Sani Hamzan percaya tiada terma pelik dalam perjanjian itu yang harus ditakuti, melainkan pembangkang masih berkeyakinan boleh mengambil kerajaan. Bincang elok-elok, saya percaya tiada apa-apa masalah dengan terma perbincangan itu. Kalau katakan PMX nakkan sokongan, kita sudah ada 2/3. Jadi sekaranglah masanya untuk mereka duduk berbincang agar peruntukan boleh turun ke kawasan masing-masing dan digunakan untuk kebajikan rakyat. Cuma yang jadi isunya, mereka masih lagi berkeyakinan boleh mengambil alih kerajaan ini. Sebab itu kita dengar macam-macam langkah. Namun makin ramai ahli parlimen mereka sokong Anwar. Ini satu signal mereka tidak yakin dengan kepimpinan Tan Sri Mahyadi Mak Yassin dan PN itu sendiri. Katanya, Muhammad Sani yang juga pengarah pilihan raya Parti Amanah Negara berkata perjanjian sebegitu bukanlah perkara baharu kerana Pakatan Harapan PH juga menandatanganinya semasa pemerintahan lalu. Kalau tengok balik sejarah lepas ketika Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Anwar bersama kepimpinan PH bersetuju untuk tandatangani perjanjian kerana kita mahukan kestabilan memandangkan negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Sekarang ini bila beliau jadi Perdana Menteri dengan jiwa besar, perkara sama dilakukan dan syaratnya berunding dengan timbalan Perdana Menteri jelasnya. Ahli Parlimen Bangi Syarizan Johan yang juga ahli jawatan kuasa DAP pula menyambut baik permulaan rundingan di antara kerajaan dan pembangkang. Saya fikir ini boleh menoktahkan terus sebarang percubaan untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada. Tentang terma rundingan, saya fikir seperti mana-mana rundingan sudah tentu ada perbincangan apa dipersetujui dan tidak dipersetujui. Proses itu harus berlangsung supaya akhirnya kedua-dua dapat capai kata sepakat jelasnya. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Labuan Datuk
Datuk Indra Dr. Suhaili menyarankan PN menerima sahaja tawaran perjanjian peruntukan pembangunan tahunan ahli parlimen pembangkang daripada Kerajaan Madani demi rakyat. Jelas Wakil Rakyat Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu dengan perayaan Aidilfitri menjelang tiba, langkah menandatangani perjanjian berkenaan sekurang-kurangnya dapat membantu ahli-ahli parlimen pembangkang untuk menggunakan peruntukan itu demi membantu rakyat selain pelaksanaan pelbagai aktiviti kebajikan di kawasan masing-masing. Menurut Suhaili, perjanjian itu perlu dimeterai dalam format CSA ataupun Perjanjian Keyakinan dan Perbekalan demi menjamin kestabilan pentadbiran Kerajaan Madani sehingga pilihan raya umum ke-16 PRU16. Perjanjian yang bakal ditandatangani oleh PN dan kerajaan juga mestilah dalam format CSA, mencontohi perjanjian CSA termeterai di antara kerajaan pimpinan Ismail Sabri bersama Pakatan Harapan PH sebelum ini. Dengan kes duluan perjanjian CSA sebegini sudah wujud, apalagi yang menjadi masalah besar kepada PN untuk menerimanya. Anggap sahajalah perjanjian CSA ini sebagai dokumen gencatan politik antara kerajaan dan pembangkang sehingga PRU 16 pada tahun 2027. Lagipun Yang di-Pertuan Agong pun sudah bertitah sebelum ini agar semua pihak perlu mengetepikan persengketaan silam dan fokus dalam menyelesaikan permasalahan rakyat. PN dan kerajaan kena akurlah, katanya, kepada sinar premium. Benar, Blok Pembangkang sepatutnya bersikap terbuka untuk menerima perjanjian pemberian peruntukan ahli parlimen pembangkang tanpa mengemukakan sebarang syarat ketat. Langkah ini penting supaya kerajaan dapat memfokuskan usaha mempercepatkan proses pembangunan negara di samping mengukuhkan ekonomi rakyat. Sekiranya pembangkang kekal hendak menjadi pihak semak dan imbang selepas perjanjian ini, mereka perlu menunjukkan sikap profesional dalam menegur kerajaan dan bukan memainkan sentimen peribadi. Adalah sewajarnya pembangkang perlu muhasabah diri dan jangan gunakan alasan ditindas jika tidak mendapat peruntukan kerana peluang sudah pun diberikan. Sepatutnya diterima dengan hati yang terbuka. Sebelum ini mereka mendakwa kononnya dizalimi, tapi bila diberikan tawaran nak adakan perjumpaan, kemudiannya nak kaji dahulu. Apa tujuannya? Jika bahasa untuk mempamerkan kononnya kerajaan mengamalkan satu demokrasi yang mahal, terima sahajalah sebagai pembangkang yang konstruktif. Noktah. Kerajaan Madani yang mengambil alih negara dalam keadaan hutang sebesar 1.5 trilion ringgit bertanggungjawab untuk memulihkan ekonomi dan permasalahan kehidupan rakyat. Untuk memastikan pemulihan berlaku, maka negara perlu diurus dengan telus dan accountability. Hal itu dilakukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menekankan 3 perkara utama. Pertama, soal tata kelola. Soal kebersihan kerajaan sekarang berbanding sebelum ini. Dilihat ada kesungguhan peringkat kepimpinan untuk memastikan negara ini dipimpin dengan baik. Kedua, tumpuan kepada rakyat untuk memastikan program yang baik untuk mereka. Salah satu rukun Malaysia Madani untuk memastikan rakyat sejahtera. Kerajaan Perpaduan mengambil alih negara ini ketika berdepan dengan pelbagai cabaran, hutang, ekonomi yang baru hendak memulih selepas COVID-19. Tetapi yang penting adanya kestabilan dalam kepimpinan sehingga kita boleh menyusun program untuk rakyat. Manakala yang ketiga, ketegasan PMX di peringkat antarabangsa dalam isu Palestin yang mula mengharumkan imej Malaysia setelah terpalit skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB yang dianggap kecurangan keuangan terbesar di dunia sejak sedekad lalu. Menurut Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin, seluruh dunia menyatakan keberanian PMX dalam mewakili hasrat dan kepentingan Malaysia dalam kes Palestin. Beliau dalam lawatan ke Jerman baru-baru ini, di situ PMX menyatakan dengan tegas menyanggah pendirian Chancellor Jerman di dalam isu Palestin. Dalam bentuk pelaburan pula 46 bilion ringgit dibawa balik daripada lawatan di Jerman. Katanya, mengambil pengajaran konflik di luar negara, Syamsul menekankan agar rakyat Malaysia hidup saling harmoni dan bertoleransi. Katanya tidak guna sentimen kaum dan agama sempit sebagaimana perjuangan pembangkang disokong yang akan mengakibatkan terjadinya huru-hara di Malaysia. Negara kita sejak merdeka berada dalam realiti berbilang kaum. Jatah negara pun sebut bersekutu bertambah mutu. Kita berada dalam keadaan kepelbagaian. Jiran ada Melayu, Cina dan India.
Sebab itu kalau ada kumpulan yang cuba main sentimen agama, kita mesti tolak. Kita tidak benarkan itu berlaku. Kalau berlaku, tak ada yang untung, semuanya rugi, katanya lagi. Sementara itu, kedudukan ringgit sejak kebelakangan ini terlihat semakin baik dan mengukuh berbanding hari-hari sebelumnya. Mereka yang sebelum ini bising apabila ringgit jatuh juga tidak lagi kedengaran. Berita baik ini dikongsi Perdana Menteri sendiri yang mengakui kedudukan ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat AS kini sudah bertambah baik. Katanya perkembangan itu dimaklumkan Governor Bank Negara Malaysia BNM Datuk Abdul Rashid Ghafur dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 baru-baru ini. Menurut Anwar, kedudukan ringgit yang bertambah baik itu adalah hasil pelbagai inisiatif yang diselaraskan antara pihak kerajaan, BNM, Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan GLIC dan Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC. Selain itu, tambahnya unjuran sebagaimana diumumkan Federal Reserve AS turut mempengaruhi keadaan. Unjuran itu menunjukkan kadar inflasi Amerika Syarikat yang lebih terkawal dan pelan, utuh normalisasi dasar monetari AS dalam 2024 yang akan mengekang kenaikan dolar Amerika Syarikat. Sejak memulakan operasi bersama, nilai ringgit mengukuh sebanyak 1.4% kepada 4.7135 hari ini daripada 4.7773 pada 23 Februari lalu, katanya menerusi Facebook baru-baru ini. Namun begitu, Perdana Menteri berkata ketidaktentuan pasaran keuangan global akan terus mempengaruhi pergerakan ringgit selagi tindakan dasar monetari ekonomi maju masih tidak jelas. Justru kerajaan dan BNM akan terus mempergiat libat urus dengan pihak korporat termasuk syarikat pengeksport, pengimport, GLIC dan GLC untuk menggalakkan aliran masuk dana ke dalam pasaran pertukaran asing, katanya lagi. Dalam pada itu, Anwar berkata kerajaan akan melaksanakan New Deal for Business atau NDFB menerusi penambahbaikan kecekapan proses dan prosedur serta pelaksanaan reformasi struktur dalam menjalankan urusan perniagaan. Katanya pemuda telah dipertanggungjawabkan memantau pelaksanaan kesemua inisiatif NDFB yang bertujuan meningkatkan kepercayaan pelabur serta melonjak pertumbuhan produktiviti, daya saing dan ekonomi negara. Di sebalik pelbagai kecaman mengenai prestasi ringgit, apa yang nyata kerajaan tidak pernah duduk diam melihat keadaan yang berlaku. Namun begitu, isu berkenaan ringgit sentiasa menjadi bahan sensasi yang dipolitikkan pembangkang kononnya demi memperlihatkan kelemahan dan kegagalan kerajaan sedia ada. Hakikatnya usaha serta ikhtiar sentiasa dilakukan untuk mengatasinya dan kini perlahan-lahan ia telah mula membuahkan hasil. Pembelian kenderaan rasmi Kerajaan Negeri Kedah dibuat mengikut keperluan termasuk kereta rasmi untuk kegunaan Menteri Besar Kedah. Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berkata setiap tahun Kerajaan Negeri akan membeli pelbagai aset termasuk kenderaan dan pada tahun ini memutuskan untuk membeli sebuah kenderaan rasmi Menteri Besar. Menurutnya, ia berikutan sejak beliau dilantik menerajui negeri itu, pembelian kenderaan baharu untuk kegunaan Menteri Besar belum pernah dilakukan. Nombor KCX8, kereta rasmi MB. Sejak saya jadi Menteri Besar Kerajaan Negeri tidak pernah beli kenderaan baharu untuk kegunaan saya. Selama itu saya gunakan kereta Mercedes-Benz yang dibeli bekas Menteri Besar Kedah Allahyarham Tan Sri Azizan Abdul Razak pada tahun 2012 dan kereta dibeli Datuk Seri Mukhlis Mahathir pada tahun 2014, katanya dalam satu kenyataan semalam. Muhammad Sanusi berkata demikian ketika ditanya berhubung dakwaan yang tular di media sosial bahawa beliau membeli kereta rasmi baharu yang bernilai lebih RM400,000 selepas tular foto kereta jenama Hyundai Palisade. Menurutnya lagi, keperluan membeli kenderaan tersebut adalah bagi menggantikan kedua kereta sedia ada yang kerap mengalami kerosakan, bukannya untuk bermewah. Dua-dua Mercedes-Benz itu pernah ranak tengah jalan, kerap bagi masalah dan sampai ke satu peringkat tidak lagi ekonomik digunakan. Namun kita bawa ke bengkel perbaiki sebab nampak macam elok lagi. Alat gantian pula mahal, sekali baiki cecah puluhan ribu ringgit. Jadi tidak ekonomik untuk gasak kereta itu lagi, jelasnya. Muhammad Sanusi memaklumkan disebabkan itu kerajaan negeri memutuskan untuk membeli kenderaan yang lebih lasak kerana beliau sering membuat perjalanan jauh untuk lawatan kerja. Pergerakan kerja saya selaku Menteri Besar sangat banyak, tak tentu masa. Dalam sebulan cecah 10,000 kilometer perjalanan, perlu ada kereta yang lasak. Bukan kereta mewah pun, jenama itu biasa saja. Kalau saya nak beli untuk kegunaan peribadi pun saya mampu, tetapi memandangkan dibeli oleh kerajaan negeri, jadi saya gunalah, ujarnya. Daripada itu, Muhammad Sanusi
Sanusi menempelak Ketua Penerangan UMNO Kedah Datuk Saiful Hazizi Zainul Abidin yang cuba mengaitkan pembelian kenderaan tersebut dengan isu kegagalan pembayaran gaji pekerja Kedah Agro yang disifatkan tiada kaitan. Semua yang cemburu dengan kereta itu tunggu hampa jadi MB belilah, bukan isu pun. Dalam politik kalau hanya main isu kereta lebih elok pergi mengaji tadika. Orang zaman sekarang dah tak bercakap isu kereta dalam politik. Dunia sudah jauh ke hadapan. Hampa masih main isu lapuk, isu kereta. Yang bercakap pun kalah banyak dalam PRU lepas, kalah di peringkat DUN Dewan Undangan Negeri, lebih banyak masa kalah di peringkat Parlimen katanya lagi. Justru Muhammad Sanusi mencabar Saiful Hazizi untuk membangkitkan isu lebih mencabar daya intelektual dan bukan sekadar sengaja menimbulkan kekecohan mengenai pembelian kereta tersebut. Pelik bin ajaib apabila seorang menteri besar berkata bahawa isu yang dibangkitkan tentang kegagalan MBI membayar gaji 24 pekerjanya sejak September tahun lalu dianggap sebagai tidak mencabar daya intelektual. Justru isu yang bagaimana yang boleh dianggap sebagai mencabar intelektual Muhammad Sanusi jika bukan isu sesuap nasib rakyatnya. Menteri besar jenis apa yang dipilih PAS ini? Bukan beli kereta mewah-mewah, kereta biasa-biasa je. Kalau nak beli sendiri pun saya ada duit, saya boleh beli. 2 biji saya boleh beli. Tak mahal sangat pun. Tapi kerajaan beli saya naiklah, katanya sambil tergelak dalam ucapannya yang dikongsi di TikTok membuatkan ramai menyifatkan Muhammad Sanusi sebagai kurang ajar dan biadab kepada rakyat. Berhentilah memperbodohkan rakyat siang dan malam sepanjang anda mentadbir Kedah. Sudahlah, isu rakyat tidak pernah selesai. MB asyik melalak berkaraoke. Di saat wartawan bertanya soal kehidupan rakyat, Muhammad Sanusi hanya tahu melawak dan tergelak ketika memberikan jawapan. Dikala rakyat sedang menuntut gaji selama 9 bulan yang tidak dibayar untuk meneruskan hidup seharian, ke mana perginya suara Muhammad Sanusi sebagai Menteri Besar? Sehingga memaksa Menteri Sumber Manusia Steven Sim masuk campur dan menyelesaikan tunggakan tersebut atas dasar keinsanan. Ada Muhammad Sanusi ucap terima kasih. Dalam isu yang masih membahang dan menggelegak, tiba-tiba Kerajaan Negeri Kedah membeli kereta mewah Menteri Besar dengan harga melebihi RM400,000. Kalau tanpa tanda tangan beliau sebagai MB, siapa yang berani belikan kereta berkenaan? Ke mana perginya rasa malu MB pilihan PAS yang kononnya dikatakan melepasi tapisan dan yang terbaik ini? Kalau saya nak beli sendiri pun saya ada duit, saya boleh beli. 2 biji saya boleh beli, tak mahal sangat pun. Adakah itu jawapan yang paling baik seorang Menteri Besar Negeri yang kononnya ditakbir pimpinan ulama? Itukah jawapan yang sewajarnya diberikan ketika rakyat mengikat perut dan masalah kemarau dan air di negeri berkenaan masih berterusan? Tiada sesiapa yang cemburukan beliau. Cuma jawapan itu terlalu angkuh dan bongkak bunyinya. Cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Saya Zafar Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.